Kita hari ini kita masuk hadis yang ke-9. Kalau buku sama dengan buku saya, muka surat 24. Bagaimana saya sebut berulang kali bahawa metodologi Imam An-Nawawi, setiap bab akan ada ayat Quran, akan ada hadis-hadis, dan dalam hadis itu ada hadis yang berkait dengan kisah. Jadi kita minggu lepas kita dah bincang satu kisah pembunuh yang telah bunuh 100 nyawa, yang akhirnya kerana kesungguhan dia nak bertaubat, dia pun dah buktikan bahawa dia memang betul-betul nak bertaubat, dia bertindak, bergerak, Allah terima taubat dia. Okey. Hari ini yang kisah hadis minggu lepas, peristiwa itu berlaku kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita akan bincang kisah taubat yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jumpa semua? Kalau dah jumpa, sila taip di ruangan chat sikit, taip alhamdulillah dah jumpa. Saya nak tengok apa orang yang dah jumpa. Taib alhamdulillah dah jumpa. Musafir dunia alhamdulillah udah jumpa sih. Iya bagus, udah jumpa. Alhamdulillah dah jumpa. No Azah alhamdulillah jumpa dah. Baik. Okey, jumpa dah. Baik. Alhamdulillah. Okey. Hazlina, Zaino, Rosuzana, okey, Riba. Alhamdulillah. Okey, kita baca وعن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Okey. Kena buat macam ni. Tengok yang bahasa Arab, belik makna sekejap. Sebab ni yang bahasa Arab dia panjang. Jadi ginilah, saya akan tengok bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Arab, bahasa Melayu. Saya rasa semua yang hadir, tengok yang bahasa Melayu sahaja. Untuk memudahkan proses pembelajaran dan untuk memudahkan proses kefahaman. So tengok yang bahasa Melayu saja. Jumpa muka surat berapa bahasa Melayu tu? Ya, terjemahan muka surat apa? 32 Ustaz. 32, 69, 18. Banyak muka surat pula. Mana-manalah. Tapi tengok terjemahan dia. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dan dia, iaitu Abdullah, adalah pembimbing Ka'ab dari golongan kanak-kanaknya. Dekat perkataan pembimbing, ada tak perkataan lain? Pembimbing di sini dengan makna tukang pimpin. Abdullah ni dia anak kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pada usia tuanya dia buta. Jadi pembimbing ini dengan makna apa ni kita nak panggil istilah tukang pimpin lah. Bila si ayahnya, siapa ayah? Ka'ab bin Malik. Pada usia tua Ka'ab bin Malik ni buta. Jadi anak dia nama Abdullah. Dia kata kat sini pembimbing, dekat perkataan pembimbing tulislah tukang pimpin. Ada perkataan lain tak dalam cetakan-cetakan yang muka surat 18, yang muka surat 43, yang muka surat 69? Ada perkataan lain tak? Kalau yang cetakan sama dengan saya, Azlina Samad, penuntun. Yang tukang tuntun.
Tukang pimpin, tukang pimpin lah. Penuntun dia, tuntun pun boleh. Surat 69 pembimbing. Asuh Ustaz. Ha? Asuh. 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 Asuh tak tepat. Dia dengan makna gini, orang buta, ayah buta, anak tukang pegang, pimpin pergi ke mana-mana. Itu maksud dia. Penuntun boleh, tukang pimpin boleh. Pembimbing. Kalau asuh tu kurang tepat. Lagi dah makna yang bahasa Arabnya. Okey, sambung. Itu ayahnya yang sudah buta matanya. Katanya, kata siapa? Kata Abdullah. Saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan peristiwanya sendiri ketika tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Ka'ab berkata, jadi sekarang yang riwayat hadis ni adalah Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah cerita, sebab dia tukang pimpin ayah dia. Ayah dia cerita kat dia. Ayah dia dah buta. Taubat nanti, kisah taubat siapa? Kisah taubat Ka'ab bin Malik. Hebat ni kisah ni sehingga ada ayat Quran diturunkan. Okey. Ambil nota sikit. Perang Tabuk, ni ambil nota sikit, tulis kat tepi tu. Perang Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. 9 Hijrah. Maknanya 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada tahun ke-9. Perang Tabuk. Okey. Ka'ab berkata, saya tidak pernah membelakang. Membelakang di sini maksudnya absent. Tidak hadir. Saya tidak pernah tidak hadir. Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Saya tidak pernah membelakang dengan makna tidak ikut, tidak hadir, tak join Rasulullah dalam suatu peperangan pun kecuali dalam perang Tabuk. Jadi Ka'ab dia mula bercerita pada anak dia, dia kata saya ni tak pernah absent, tak pernah tak hadir pun mana-mana peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pernah tak hadir. Kecuali satu je yang saya tidak hadir, iaitu perang Tabuk. Hanya sahaja saya juga pernah tidak mengikuti perang Badar, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengolok-ngolokkan seseorang pun yang tidak mengikutinya itu perang Badar. Apa mengolok-ngolokkan? Ada perkataan lain tak? Baginda tidak marah. Baginda tidak mempersalahkan. Okey, maksud Ka'ab dalam ayat ni, dia kata, saya tak pernah tidak hadir mana-mana perang bersama Rasulullah kecuali perang Tabuk. Sebenarnya perang Badar pun dia tidak hadir. Memperlekeh betul. Sebenarnya perang Badar pun dia tidak hadir, tetapi dia kata aku tak kira lah perang Badar. Sebab perang Badar ni asalnya pun bukan perang. Dan Rasulullah tak marah orang yang absent perang Badar. Dia tak kira lah. Gitu maksud. Faham tak maksud ni? Dia tidak masuk dalam kiraannya perang Badar. Sebab bagi dia perang Badar ini bukan perang asal arahan Rasulullah tu. Dan Rasulullah tidak memperolok-olok, mengolok-olokkan. Mana Rasulullah tak marah siapa yang absent perang Badar. Tidak dicela, betul Kak Ros Aniza, tidak dicela orang yang tidak hadir perang Badar. Sambung. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kamu, bukan kamu ni, kaum. Keluar bersama kaum muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Ini cerita perang Badar. Ka'ab kata,
perang Badar ni tidak tidak dicela orang yang tidak attend, sebab masa tu Rasulullah dan para sahabat nak pergi sekat kafilah bisnes Abu Sufyan Quraisy, nak tindak balas sebab orang Quraisy dulu sekat harta para sahabat yang nak hijrah ke Madinah. Ni Ka'ab nak explain bahawa excuse kenapa dia tidak join perang Badar dulu. Okey, habis cerita perang Badar. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah, di waktu kita berjanji saling memperkukuhkan Islam, dan saya tidak senang andai kata tidak mengikuti malam Aqabah itu sekalipun umpama saya ikut menyaksikan perang Badar, dan sekalipun pula bahawa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya di kalangan para manusia berbanding dengan malam Aqabah tersebut. Okey, ni sikit lagi sebelum masuk Tabuk. Saya gini, Ka'ab ni dia rasa lebih berbangga, lebih bernilai kehadiran dia masa Bai'ah Aqabah nak banding dengan ketidakhadirannya ketika perang Badar. Walaupun perang Badar ini lebih masyhur, tapi bagi Ka'ab malam perjanjian Aqabah itu lebih besar lagi daripada perang Badar. Walaupun perjanjian Aqabah itu kurang glamour, tidak seglamour perang Badar. Bila pula malam Aqabah ini, itu adalah perjanjian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi masih di Mekah. Ada orang-orang yang dah masuk Islam dari Madinah datang ke Mekah buat MOU dengan Nabi di Mina, di Aqabah. Orang Madinah kata, "Wahai Rasulullah, datanglah ke Madinah, hijrahlah, kami akan terima, kami akan pertahankan Rasulullah." Itu malam perjanjian Aqabah. Dan masa itu Ka'ab bin Malik hadir. Kata Ka'ab bin Malik, kehadiran aku pada malam Aqabah ini lebih bernilai sebenarnya, lebih hebat jika nak bandingkan dengan perang Badar. Walaupun perang Badar ni lebih glamour. Itu maksud Ka'ab. Itu maksud Ka'ab. Saya terangkan tapi saya tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Ka'ab tu, boleh faham tak? Takut saya yang berbelik terang. Musafir dunia hari ni malam ni. Faris, boleh faham? Boleh faham tak? Ya. Apa Faris faham? Kak dia lagi appreciate apa malam Aqabah tu berbanding dia tak hadir perang Badar. Betul tak? Dan dalam ayat ni dia kata walaupun perang Badar itu lebih masyhur, malam Aqabah tu tak masyhur, tapi bagi aku walaupun aku tidak hadir perang Badar, tapi aku ni hadir Aqabah, itu lagi besar. Itu maksud dia. Okey, tu Kak Norizah tulis, Kak Norinon. Pada yang sedang menonton, Kak Noriza, okey. Kalau ada tak faham penjelasan saya, tulis je dekat ruangan chat. Tulis apa yang tak faham ataupun tulis, "Ustaz boleh ulang sekali lagi tak?" Sebab kita biar tak apa, kita tak ada lambat lagi periksa akhir tahun. Kita tak nak kejar silibus, kita nak faham. Takut nak jawab faham, nanti kena tanya balik. Okey, kita sambung. Jadi maksudnya sekarang Ka'ab ni dia nak cerita ke anak dia Abdullah. Intro kisah dia nak cerita tentang taubat dia tidak attend perang Tabuk. Tapi dia punya intro dulu pada anak. Sekarang baru masuk kisah. Okey. Kana min khabari hina takhallaftu. Baru masuk cerita. Kita baca lagi perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Ni bermula kisah. Bermula dia ada buat salah yang akan nanti menyebabkan dia bertaubat, dan kita tengok macam mana taubat dia ni diterima ataupun tidak oleh Allah. Ini kesalahan dia.
perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk ialah bahawa saya sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Malam Aqabah tu apa ya? Kak Jun tanya. Tadi saya dah sebut, malam Aqabah itu perjanjian yang Nabi Muhammad buat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad masih di Mekah, ada orang-orang Madinah yang memeluk Islam, dia datang ke Mekah malam Aqabah. Aqabah tu nama tempat di Mina. Jadi malam tu dia buat perjanjian dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, datanglah ke Madinah, kami akan lindungi. Jadi masa tu Ka'ab bin Malik hadir. Okey. Jadi ayat ni maksudnya Ka'ab nak bagi tahu ketika aku tidak ni, kita sambung dalam peperangan bahawa saya sama sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Demi Allah, saya belum pernah mengumpulkan 2 buah kenderaan sebelum adanya peperangan Tabuk itu. Sedang untuk peperangan ini saya dapat mengumpulkan keduanya. Ka'ab intro, dia kata masa perang Tabuk, masa Rasulullah keluarkan arahan, siap, kita ada nak pergi berperang, semua bersiap. Masa tu kata Ka'ab, aku paling okey keadaanku. Kenderaan ada, kesihatan okey. Maksud dia nak bagi tahu bahawa no excuse. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak hadir perang. Dia dalam keadaan sangat okey. Bahkan dia tak pernah ada 2 kenderaan, 2 kaunter. Melainkan masa nak perang Tabuk ni ada. Dia boleh naik seekor, boleh letak barang, boleh tinggal kat rumah seekor lagi. Okey sangat keadaan. Itu keadaan dia ketika Nabi suruh bersiap. Okey. Tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki suatu peperangan, melainkan beliau memang berniat pula dengan peperangan yang berikutnya sehingga sampai berlakunya peperangan Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam keadaan panas yang sangat dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh serta menempuh daerah yang sukar memperolehi air dan tentulah pula akan menghadapi musuh yang jumlahnya amat besar sekali. Tabuk jaraknya jauh dari Madinah. Dan ketika Rasulullah dan para sahabat bersiap nak bergerak ke Tabuk, ini musim panas. Redah padang pasir. Dan yang menarik, bila musim panas ni, kalau kat Madinah, buah kurma masak tu. Hasil kebun sedang masak ranum. Bila musim panas. Okey. Beliau kemudian menghuraikan maksudnya itu kepada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan persoalan mereka supaya mereka dapat bersedia untuk menyiapkan perbekalan peperangan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada mereka dengan tujuan yang dikehendaki. Gini, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nak berperang, Rasulullah tidak akan beritahu detail kepada para sahabat. Kita nak pergi ke mana, lalu mana, kat mana medan kita, Rasulullah tak akan beritahu detail. Sebab apa? Strategi perang. Kan strategi, tak bolehlah cerita detail, nanti ada orang bocor rahsia, ada orang viral kan. Jadi itu strategi. Tapi dalam perang Tabuk ni, Rasulullah beritahu pada para sahabat. Sebab apa Rasulullah beritahu? Sebab perjalanannya jauh, panas. Jadi kena beritahu supaya para sahabat mempersiapkan diri dengan kelengkapan yang cukup. Okey. Lalu Rasulullah pun jelaskan, kaum muslimin yang menyertai Rasulullah itu ramai sekali, ramai. Tetapi mereka tidak terdaftar dalam sebuah buku yang terpelihara. Yang dimaksudkan oleh Ka'ab ialah adanya buku catatan yang berisi senarai mereka. Tak ada buku catatan. Macam kita hari ni ada catatan kehadiran tak ni kelas ni. Jadi Ka'ab pun kata tak ada. Kita petani pun ada tak catatan kehadiran? Tak ada. Makna kita
tiru perang Tabuk lah tu. Maksudnya bagusnya kita ni tiru sahabat. Tak ambil attendance. Ka'ab bercerita lagi. Ini dah bermula dah cerita je. Maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai peperangan tersebut, melainkan dia juga menyangka bahawa dirinya akan tersamarkan. Selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah, maksudnya kerana banyaknya orang yang mengikuti, maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh sesiapa pun, sebab catatannya pun tidak ada. Gini. Jadi Ka'ab kata, masa yang orang dah bersiap nak pergi perang Tabuk ni, ramai yang pergi, ramai bersama Rasulullah. Dalam ramai ni tak ada buku catatan nama. Jadi siapa yang tidak hadir, tak kisahlah, tak apalah tak hadir, sebab tak boleh nak detect. Kata Ka'ab, masa perang Tabuk ini terlalu ramai. Ramai. Jadi kalau ada yang absent, kalau ada yang tidak hadir, orang takkan sedar yang dia tu tak ada. Sebab buku catatan kehadiran pun tak ada. Kita ni boleh cek lagi Zoom, 122 orang. Ada kelas sampai 1000 orang, nak cek macam mana? Jadi okey lah kalau tak hadir. Yang penting ustaz kena hadir. Kalau ustaz tak hadir. Okey. Jadi ini maksud Ka'ab. Kehadiran yang ramai, tak ada buku catatan kehadiran. Poinnya ialah kalau ada yang tidak hadir, tidak akan dikesan. Itu poin dia. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam perang Tabuk itu dikala buah-buahan sedang enak-enak. Musim panas, kurma masak. Sedap makan ni. Dan naungan-naungan dibawanya sedang nyaman-nyaman. Mana poinnya? Nak cerita masa berangkat musim panas ni, buah sedang masak ranum. Ka'ab sendiri dia ada kebun kurma. Tapi hebatnya para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seru, mereka sami'na wa ata'na. Mereka keluar, mereka ikut Rasulullah nak pergi berperang. Tapi situasinya macam tu, buah sedang masak. Saya amat senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Senang sekali dengan makna dia sayang sangat kat buah dia. Dia sayang. Macam kalau kita lah, petang-petang ni Ustaz, saya niaga, biasa petang ramai customer Ustaz. Tapi Ustaz buat kelas pula, ada kelas pula petang-petang ni. Sayanglah nak tinggal bisnes. Sebab nak masuk kelas, tapi jadi saya masuklah juga kelas, saya tinggallah bisnes tu walaupun customer ramai, tak apa, yang penting dapat belajar. Jadi para sahabat, mereka ni kebun buah-buahan, masak ranum. Ka'ab kata, aku sendiri ada kebun dan aku sayang sangat. Saya amat senang sekali pada buah-buahan. Mana nak bagi tahu dia sayang sangat buah-buah dia yang masak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap dan sekalian kaum muslimin juga sedemikian. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula dengan beliau. Tapi saya lalu mundur lagi. Dan tidak ada suatu urusan pun yang saya selesaikan. Hanya dalam hati saya berkata bahawa saya dapat sewaktu-waktu berangkat jikalau saya menginginkan. Maksudnya Ka'ab kata, Rasulullah tengah bersiap, para sahabat pun bersiap. Aku balik rumah, mundur. Aku balik rumah dulu. Aku balik rumah dulu. Rasulullah dah bersiap. Para sahabat pun nak bergerak. Tak apa, sempat. Okey, sempat. Aku boleh join. Tapi balik rumah dulu. Hal yang sedemikian itu selalu saja menghulur-hulurkan waktu persiapanku. Melambat-lambatkan. Menghulur-hulur waktu persiapanku. Ayat muka surat 33 tu bawah sekali. Menghulur-hulur waktu persiapanku. Tulis apa situ? Melambatkan. Tak apa, balik dulu. Esok. Esok. Kak Maziah tulis sehingga Ka'ab cenderung untuk kekal di rumah kerana kebun buah-buahannya sedang masak ranum. Itu maksudnya.
Jadi dia dah masuk balik rumah, tengok pokok, dia balik sehingga melambatkan persiapan Rasulullah dan para sahabat bersiap dah. Sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan penyediaan pembekalan mereka. Sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikit pun. Dia duk main gitu, balik tengok drama dulu, reply WhatsApp dulu. Duduk je kat rumah. Makna. Siapa tahu di sini perkataan makna. makna. Dia balik. Makna. Lagu Kak. Macam saya tadilah lepas main asar duduk layankan anak duduk main. Ada kelas hari ni. Lara itu makna. Makna ni maksudnya bukan lara, maknanya dia baliklah dulu. Rasulullah dan para sahabat siap dah. Orang tengah bersiap. Dia balik dulu. Kak balik rumah dia balik tengok pokok rumah dia. Rasulullah dah bersiap. Aku balik. Makna maksudnya dia cuai. Maksudnya dia makna, Muhammad makna. Maksudnya lalai. Pertama kali. Lolek. Leceh-lecehkan. Pertama kali. Makna leka. Maknanya gini, leka lah. Galik. Banyak dapat vocabulary petang ni. Ada orang Singapura tak petang ni, pening kepala sahabat kita dari Singapura. Ustaz cakap, what are you talking about, Ustaz? Maksudnya Rasulullah, dia tengok Rasulullah para sahabat dah bersiap, dia pun balik dari rumah tengok kat rumah dia. Gitulah. Lalai dan menangguh-nangguh tu. Kak Azura tanya, Kak ada niat tak nak pergi berjihad? Dia gini keadaan dia. Dia gini. Rasulullah, jihad lain dia pergi dah. Kali ni dia tengok pokok, Rasulullah bersiap dah. Para sahabat bersiap dah, dia pun balik rumah. Oh, esok aku sempat. Kita baca lagi. Sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan penyediaan pembekalan mereka. Sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikit pun. Makna lalai. Kemudian saya pergi. Lalu kembali pula. Dan tidak pula ada suatu urusan yang dapat saya selesaikan. Saya pergi tengok kat Rasulullah. Saya balik. Keadaan sedemikian ini terus menerus menyebabkan saya menghulur-hulur waktu keberangkatanku. Menghulur, melengah-lengahkan. Melambat-lambatkan waktu berangkat. Sehingga orang-orang banyak telah bergegas-gegas dan majulah mereka yang hendak mengikuti peperangan itu. Rasulullah dah bergerak. Para sahabat pun dah bergerak. Saya bermaksud akan berangkat kemudian. Ini yang Kak Azura tadi tanya. Dia ada niat tak? Dia ada niat. Saya bermaksud akan berangkat kemudian. Dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat lebih dulu. Oh, saya insya-Allah sempat. Ya, dia lengah, tapi dia lengah kan. Boleh aku lewat sikit pun tak apa, boleh join. Alangkah sama adanya sekiranya maksud itu saya laksanakan, tetapi kiranya yang sedemikian tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya kerjakan. Dengan begitu, maka setiap saya keluar bertemu orang-orang banyak setelah berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sekarang ni dia duduk. Rasulullah dah pergi. Para sahabat dah pergi. Dia pun sempat. Tapi tak pergi. Tak siap. Sehinggalah semua orang yang pergi berperang dah habis dah pergi dah. Kata Ka'ab, bila aku keluar dari rumah, tengok siapa yang tinggal kat Madinah. Tengok. Bila dia keluar, keadaan sekelilingku itu selalu menyedihkan hatiku. Tengok. Bila dia keluar je dari rumah dia kat Madinah tu, dia dapat apa? Kerana saya tidak melihat ada keteladanan dalam diriku dan saya tertuduh dengan kemunafikan atau hanya sebagai seorang yang dianggap uzur oleh Allah kerana termasuk golongan kaum yang lemah, tidak kuasa mengikuti peperangan. Dia keluar dari rumah, dia tengok yang ada di Madinah, orang tua, orang uzur dan orang-orang munafik.
Aish, ada kat Madinah orang tua, orang uzur, orang perempuan, budak-budak munafik. Dia mula terasa dah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga beliau sampai di Tabuk, maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Allah. Ni ada orang cerita pada Ka'ab. Ka'ab tak join. Tapi ada orang balik cerita pada Ka'ab. Ka'ab ingat dah ramai orang menyertai perang Tabuk ni, Rasulullah tak perasanlah yang dia tak ada. Tapi bila sampai di Tabuk, Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Mana Ka'ab? Ka'ab dia buat apa? Allahu akbar. This is a very ini leadership yang hebat. Hebat leadership Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda alert. Baginda menyedari bila ada di kalangan sahabat yang tak ada sallallahu alaihi wasallam. Ini leader yang hebat. Ini leader yang hebat. Mana petang ni Tuan Raja Azmi dah masuk ke belum? Ini kita tengok cara Rasulullah ni. Ustaz, Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Saya di pejabat. Ada. Sebab saya Terima kasih, Ustaz. Saya nampak tak ada komen hari ni. Okey. Saya bawa habis meeting, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya gurau je. Terima kasih. Okey. Aunty baru nak menjawabkan. Baru tengah mencari button, tak jumpa. Terima kasih, Ustaz. Kita tiru cara Rasulullah kan. Ustaz cek kehadiran. Allah. Alhamdulillah. Sebab saya lah nama yang selalu reply kat chat ni, saya ingat yang respon. Allah Akbar. Sorry, teruskan urusan Tuan Raja. Saya gurau je. Okey. Jadi sekarang tengok ini leadership. Ini leadership hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai itu Rasulullah alert. Ada yang absent. Mana Ka'ab? Okey. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana Ka'ab tahu cerita kat sana sedangkan Ka'ab kan tak hadir perang? Perkara ini diceritakan oleh para sahabat. Nanti kemudian selepas Ka'ab bertaubat, nanti ada orang cerita pada Ka'ab. Jadi Ka'ab rumuskan kisah ni pada anak dia. Okey, masa di sana Rasulullah tanya, mana Ka'ab? Rasulullah tidak mengingat akan diriku. Apa yang maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maknanya apa yang dilakukan dengan tanya, mana Ka'ab bin Malik? Seorang dari golongan Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang indah pandangannya. Dia orang jawab. Dia sayang nak tinggal. Buah-buah masak tu, pakaian cantik, dia sayang nak tinggal Rasulullah. Ada orang jawab begitu. Kemudian Muaz bin Jabal. Jabal tu L, bukan R. L. Muaz bin Jabal. Kalau buku sama dengan saya ni, dia tulis R. Muaz bin Jabal. Kemudian Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, buruk sekali apa yang kau katakan itu. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka'ab itu kecuali kebaikan saja. Rasulullah berdiam diri. Tengok di kalangan para sahabat, mereka adalah manusia. Ada yang berterus terang. Rasulullah Ka'ab tak attend, dia sayang kat baju-baju, kat keadaan sekeliling kebun, buah semua berhasil, dia sayang nak tinggal. Ada sahabat yang jawab begitu. Dan ada sahabat Muaz bin Jabal ajar supaya husnul zan. Wahai Rasulullah, setakat kami kenal Ka'ab, tiadalah dari dia melainkan kebaikan sahaja. Ini husnul zan. Rasulullah diam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu,
lalu melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh Fata Morgana. Fata Morgana. Suatu yang tampak semacam air dalam keadaan panas terik di padang pasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkaukah Abu Khaisamah?" Memang orang itu adalah Abu Khaisamah Al-Ansari dan ia adalah yang pernah bersedekah dengan satu sak kurma ketika dimaki oleh kaum munafikin. Mana Abu Khaisamah ni bukan orang senang, tapi dia juga bersama dalam perang Badar. Ini tambahan kisah lah dalam perang Tabuk ni. Ka'ab berkata selanjutnya, setelah ada khabar yang sampai di telingaku. Okey, sekarang ni berlakulah perang Tabuk, berlaku. Ka'ab stay di Madinah. Ka'ab dah mula rasa bersalah, tengok keliling, orang tua, orang sakit, orang perempuan, kanak-kanak dan orang munafik. Duduklah kat Madinah. Rasa bersalah dah lah ni. Rasa bersalah. Ka'ab berkata selanjutnya, setelah ada khabar yang sampai di telingaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, maka datanglah kesedihan. Lalu saya mulai mengingat-ingat bagaimana sekiranya saya berdusta untuk mengada-adakan alasan tidak mengikuti peperangan. Nak duk mikir dah, Rasulullah nak balik dah. Macam mana kalau aku cari excuses? Aku mencari alasan. Kalau aku tipu macam mana? Saya berkata kepada diriku, bagaimana caranya supaya dapat terkeluar? Macam mana nak pelepah diri ni? Terhindar dari kemurkaannya besok sekiranya baginda telah tiba. Aku nak jawab macam mana? Saya pun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini kepada setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Azura tanya, perang Tabuk tak jadi berlaku? Jadi. Perang Tabuk jadi. Mana selesailah berkenaan dengan Tabuk ni. Ini cerita Ka'ab di Madinah. Jadi dia duduk tanya isteri dia, tanya dia, nak jawab apa Nak jawab apa kalau Rasulullah tanya? Nak bagi alasan apa Setelah dikhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba, maka lenyaplah kebatilan dari jiwaku, iaitu keinginan untuk berdusta. Hilang rasa nak tipu, hilang rasa nak berdusta, sehingga saya mengetahui bahawa saya tidak dapat menyelamatkan diriku dari kemurkaannya itu dengan sesuatu apapun untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya menyatukan pendapat hendak mengatakan secara benar belaka. Maknanya sekarang ni Ka'ab bin Malik kata, tak ada cara untuk aku menyelamatkan diri aku melainkan aku bercakap benar. Aku tak naklah bagi alasan. Aku tak akan bagi alasan. Aku akan bercakap benar. Walaupun sebelum ni dia fikir nak cari alasan-alasan nak melepaskan diri, Ka'ab kata tak ada cara nak selamatkan diri aku melainkan aku bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila datang dari perjalanan tentu memulai dengan memasuki masjid, kemudian bersembahyang 2 rakaat, kemudian duduk di hadapan orang banyak. Ini kalau kita travel, musafir, salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila balik Rasulullah singgah di masjid dulu, sembahyang dulu 2 rakaat. Kita boleh buat gitu juga. Boleh tak Ustaz kita nak buat? Kita tak sabar-sabar nak balik rumah Ustaz. Kapal terbang, landing itu, check out, tak sabar nak ambil beg, nak balik rumah Ustaz. Nak sampai rumah, nak peluk anak, nak peluk mak anak, nak berehat. Tapi sunnahnya, kita singgah sembahyang 2 rakaat. Pada yang mampu buat. Jadi Rasulullah berhenti di masjid, sembahyang 2 rakaat. Kemudian duduk di hadapan orang banyak. Setelah beliau melakukan yang sedemikian itu, maka datanglah padanya orang-orang yang membelakang. Membelakang ni maknanya absent perang. Ni. Orang munafik dah mula datang bagi alasan dah ni. Orang-orang yang membelakang, yakni yang tidak mengikuti peperangan untuk mengemukakan alasan mereka. Dan mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasan itu. Ini orang munafik.
Orang munafik dah mula datang jumpa Nabi di masjid Nabi, bersumpah, memberi alasan untuk kenapa tak pergi perang Tabuk. Jumlah yang tidak mengikuti itu ada 80 lebih. 3 sampai 9. Maknanya less than 90, more than 80. Maknanya 80 lebih yang datang bagi excuses, siap bersumpah lagi dengan Rasulullah, bagi alasan tidak ikut perang Tabuk. Beliau menerima alasan-alasan yang mereka kemukakan secara terus terang itu, juga membai'ah, meminta janji setia mereka, serta memohonkan pengampunan untuk mereka. Sedang apa yang tersimpan dalam hati mereka diserahkan kepada Allah. Jadi, orang yang datang beri alasan kat Rasulullah, bersumpah, Rasulullah terima alasan. Rasulullah doakan keampunan untuk mereka, sebab tak datang, mereka tipu ke apa ke, serah pada Allah. Di sini, kita boleh faham satu perkara. Kadang-kadang dalam berurusan dengan manusia-manusia yang khianat ini, bila dia berjanji, dia kata nak buat kebaikan, untuk kebaikan Islam, untuk kebaikan Melayu, dia berjanji gitu. Lepas tu kita percaya, percaya. Lepas tu tiba-tiba Ustaz, kita percaya dia khianat pula. Ini perangai golongan munafikin. Rasulullah, kamu berjanji, kamu kata gini, Rasulullah terima. Yang kamu nak tipu, serah pada Allah. Adakah kita kata tak cerdik? Ya, Rasulullah terima perkara yang zahir, yang batin, serah pada Allah. Demikianlah. Sehingga saya pun datanglah menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Maka apabila saya salam kepadanya, baginda tersenyum seperti senyuman orang marah. Senyum seperti senyuman orang marah. Cuba senyum sekali depan kamera masing-masing, senyum orang marah. Cuba buat sekali. Macam mana tengok? Senyum orang happy je. Cuba senyum sekali. Cuba senyum orang marah. Boleh tak? Boleh? Senyum tak apa, senyum orang marah. Senyum ni dia ada banyak kan, macam kita dengan anak-anak kita kan. Anak kita buat hal kat sekolah, result, kita senyum. Tapi senyum ni ada senyum happy, ada senyum sinis, ada senyum tapi dalam keadaan tahan marah, ada. Pelbagai. Jadi sebab memang dalam hadis, dalam lafaz Ka'ab bin Malik sebut Rasulullah senyum kat aku tapi senyum marah. Senyum dari seorang yang menyayangi kepada orang yang disayangi, tapi orang itu buat salah. Seorang ayah dia sayang kat anak dia, sayang, tapi anak dia buat salah. Anak dia cuba nak mendekati dia, cuba nak minta maaf, nak buat baik kat ayah balik. Ayah senyum, tapi anak tahu senyum ayah ni bukan senyum biasa, ni senyum nak marah ni. Gitu. Okey, senyum nak marah. Mana tadi? Hilang dah. Maka apabila saya memberi salam kepadanya, baginda tersenyum seperti senyum orang marah. Kemudian berkata, mari. Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, apakah yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kenderaanmu? Apa tak join perang Tabuk? Kan dah ada unta, dah beli dah unta, kata ada 2 ekor lagi. Kenapa tak join? Ka'ab menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ni demi Allah, andai kata saya duduk di sini selain Tuhan dari golongan ahli dunia, sesungguhnya saya berpendapat bahawa saya akan dapat keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan alasan. Sebenarnya saya telah dikurniai kepandaian dalam bercakap-cakap, tapi saya ni demi Allah pasti dapat mengerti bahawa andai kata saya beritahukan kepada Tuhan dengan suatu cerita bohong pada hari ini, yang Tuhan akan berasa reda dengan ucapanku itu, namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai Tuhan kerana perbuatanku itu.
Sebaliknya, jikalau saya memberitahukan kepada Tuhan dengan cerita yang sebenarnya, yang dengan demikian itu Tuhan akan murka ke atas diriku dalam hal ini, sesungguhnya saya hanyalah menginginkan keakhiran yang sama dari Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, saya tidak uzur sedikit pun sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi Allah, sama sekali saya belum merasa bahawa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya itu, iaitu di waktu saya membelakang daripada Tuhan sehingga jadi tidak ikut berangkat. Ka'ab berkata, Rasulullah bersabda tentang orang ini, maka perbicaraannya benar, dia tidak dusta. Oleh sebab itu, bolehlah engkau berdiri sehingga Allah memberi, boleh kamu bangun, okey, boleh gerak, sehingga Allah beri keputusannya tentang dirimu. Boleh faham tak? Ka'ab kata, wahai Rasulullah, saya ni, kalau saya duduk dengan orang lain, saya akan bagi alasan dan bagi excuse yang mana saya boleh lepas. Saya diberi kebolehan pandai bercakap Rasulullah. Kalau orang lain, saya akan beri alasan, saya akan lepas. Tetapi saya berada di hadapanmu, wahai Rasulullah. Saya tahu, kalau saya bagi alasan, kelentong, saya lepas. Rasulullah tak marah saya sekarang. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah murka pada saya. Dan saya memilih untuk bercakap benar. Mungkin Rasulullah marah kat saya, tapi saya nak minta taubat dengan Allah. Sebenarnya pada hari saya tak join perang Tabuk itu, saya tidak ada apa-apa alasan. Saya berada dalam keadaan yang okey sangat. Tak ada apa-apa alasan. Saya tak pergi perang Badar. Tabuk. Bila dia cakap benar, Rasulullah respon apa? Amma hadha faqad sadaq. Yang ni dia bercakap benar. Tadi yang 80 orang lebih tadi, bila datang beri alasan, Rasulullah kata, moga Allah ampunkan dosa. Moga Allah ampunkan. Rasulullah terima. Gitu je. Tapi bila Ka'ab bercakap, Rasulullah punya respon, ni cakap benar ni. Radhiyallahu an Ka'ab bin Malik. Okey. Ada beberapa mana? Dan tadi okey. Rasulullah kata, okey, sekarang bangun, boleh balik, tunggu sehingga Allah berikan keputusan tentang dirimu. Ada beberapa orang dari golongan Bani Salimah yang berjalan mengikuti jejakku. Mereka berkata, demi Allah, kita tidak akan menganggap bahawa engkau pernah bersalah dengan melakukan suatu dosa pun sebelum saat ini. Engkau agaknya tidak kuasa. Mengapa engkau tidak mengemukakan uzurmu secara kepada Rasulullah sahaja pada Rasulullah sebagaimana keuzuran yang dikemukakan oleh orang yang tertinggal yang lain? Sebenarnya bukankah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memohon keampunan kepada Allah untukmu? Ada pula orang yang datang jumpa dia. Ni bahagian cocok ni, bahagian cocok. Psycho. Ka'ab. Kenapa tak bagi alasan? Orang lain semua bagi alasan, lepas semua. Kenapa kamu mengaku macam ni? Kamu beri alasan, Rasulullah mohon keampunan, selesailah. Ni ada juga je ni gini. Ni grup WhatsApp tak boleh pakai ni. Jadi Ka'ab jawab pada yang cakap tadi tu. Ka'ab jawab apa? Ka'ab kata, demi Allah, tidak henti-hentinya orang ini mengolok-ngolokkan diriku kerana menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana di atas yang telah berlaku itu. Maknanya orang mari, tak patut kamu, patut tak payah mengaku, bagi alasan je. Rasulullah istighfar, settle. Sehingga ingin sekali hendak saya kembali saja pada Rasulullah untuk mengikuti cara orang-orang Bani Salimah itu, agar saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata pada orang-orang itu, sehingga tengok bahaya bahaya. Ni bahaya baca komen. Kadang-kadang kita stres apa-apa orang komen kutuk lala kita mental bully. Ni mental bully. Ada yang cakap, bagi je sehingga rasa dia nak balik jumpa Rasulullah, nak bagi alasan. Kemudian saya berkata pada orang-orang itu,
Apakah ada orang lain yang menemui peristiwa sebagaimana hal yang saya temui itu? Saya tanya dia. Ada ke lagi orang yang kes sama dengan saya? Ada ke? Ada tak orang yang kes sama dengan saya yang tidak ada alasan? Lalu dia orang menjawab. Orang itu menjawab, ya, ada 2 orang yang menemui keadaan seperti itu. Ada 2 kes macam kamu ni yang mengaku tak ada alasan, yang mengaku. Keduanya berkata sebagaimana yang engkau katakan. Lalu terhadap keduanya itu pun diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata-kata yang diucapkan padamu. Rasulullah kata, 2 orang ni cakap betul. Mana ada 3 orang yang Rasulullah kata ini benar. Ini betul, ini betul. Ni tengok orang beriman. Orang beriman dia bukan orang yang tak buat salah langsung. Orang beriman mungkin ada tersilap, tetapi dia bersedia untuk membaiki kesilapan. Dia mengakui kesilapan, dia nak baiki, dia nak bertaubat. Ini orang beriman. Ka'ab berkata, siapa 2 orang lagi tu? Orang itu menjawab, mereka itu adalah Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Ni boleh garis ni, 2 orang yang bersama Ka'ab ni. Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah, 2 orang. Ka'ab berkata, orang-orang itu menyebut-nyebut di mukaku bahawa kedua orang itu adalah orang-orang yang soleh dan juga benar-benar ikut menyaksikan perang Badar, dan keduanya dapat dijadikan contoh dalam keberanian dan lain-lain. 2 orang ni orang baik juga, bukan orang munafik. Ka'ab berkata, saya pun terus pergi dikala mereka telah selesai menyebut-nyebut tentang kedua orang tersebut di atas di mukaku. Rasulullah tengok. Okey, sekarang ni kena tindakan disiplin. Yang pertama, hukuman yang dia kena. Tengok Ini hukuman yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bercakap-cakap dengan ketiga orang di antara orang-orang yang sama membelakang tidak mengikuti perjalanan beliau itu. Ini tindakan disiplin yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 3 orang ini. Jangan bercakap dengan 3 orang ni. Ka'ab berkata, orang-orang sama menjauhi kita. Dalam riwayat lain dia berkata, orang-orang sama berubah sikap terhadap kita bertiga sehingga dalam jiwaku seolah-olah bumi ini tidak mengenal lagi akan diriku. Maka seolah-olah bumi ini tidak ada, seolah-olah bumi ini adalah bukan bumi yang saya kenal sebelumnya. Kita bertiga dalam keadaan ini selama 50 malam. Selama 50 malam dengan harinya. Bola lebih. 50 malam. 20, sebulan setengah lebih. Sebulan setengah lebih. Bayangkan orang kita tengok cakap, kita bukan bisu. Sebulan lebih tak ada orang cakap dengan kita. Ini tindakan disiplin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun 2 kawan saya, maka keduanya itu menetap sahaja dan selalu duduk di rumahnya sambil menangis. Kata Ka'ab, kami 3 orang ni Rasulullah hukum tak benar sahabat-sahabat yang lain bercakap dengan kami. Yang 2 orang tu duduk je kat, sebab 2 orang ni berumur sikit. 2 orang ni tua sikit, dia duduk nangis je kat rumah. Ka'ab ni dia muda lagi. Tentang saya sendiri, maka saya adalah yang termuda di kalangan kita bertiga dan lebih tahan mendapatkan cubaan. Dia muda, jadi dia pergi pasar, dia pergi masjid. 2 orang tu duduk rumah menangis. Dia keluar pun tak ada orang nak layan. Oleh sebab itu saya pun keluar serta menyaksikan solat jemaah bersama kaum muslimin lain dan juga saya berkeliling di pasar-pasar. Tetapi tidak seorang pun yang mengajak bicara padaku. Tak ada orang cakap dengan aku. Saya pernah mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam kepadanya. Dan beliau ada di dalam majlis selepas solat. Kemudian saya berkata dalam hatiku, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku ataupun tidak? Dia beri salam kat Rasulullah, dia pun tengok bibir Rasulullah, jawab tak salam. Selanjutnya saya solat dekat sekali pada tempatnya itu dan saya mengamatinya dengan pandanganku. Dia tengok Rasulullah. Jikalau saya mulai mengerjakan solat, beliau melihat padaku. Tapi jikalau saya menoleh padanya,
beliau pun lalu malingkan mukanya dari pandanganku. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Ka'ab, aku pergi salam kat Rasulullah. Aku tengok mulut Rasulullah gerak jawab salam. Dan masih nak semayang, betul sah, aku jeling kat Rasulullah. Rasulullah tengok depan. Bila aku tengok depan, aku perasan Rasulullah tengok kat aku. Bila aku tengok balik Rasulullah tengok ke lain. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tarbiyah. Ini memberi kesan. Apabila berlaku antara dua orang yang saling menyayangi. Semua penduduk buat atau Rasulullah semua penduduk Madinah di masjid, di pasar tak benar bercakap, tak boleh bercakap. Rasulullah larang dan para sahabat dengar tak cakap. Yang saya nak sebut tadi, Ka'ab tengok Rasulullah tengok kat lain. Bila aku mula nak semayang, aku perasan Rasulullah tengok kat aku. Aku tengok balik Rasulullah tengok balik kat lain. Ya Allah. Sebab tu ini antara cara mendidik. Kadang-kadang kita dengan anak kita tak tegur, senyap. Kita anak kita, dia tengok kita tengok lain. jangan senyum. Kalau senyum tak jadi kan. Senyum, mama berlakon je ni. Dia tengok kita, tengok lain. Jadi memberi kesan sebenarnya. Sebab Ka'ab ni dia sayang kat Rasulullah. Rasulullah ni sayang pada Ka'ab. Tapi ini tindakan disiplin daripada Rasulullah. Step pertama. Saya pernah mendatangi okay. Selanjutnya saya solat dekat. Jikalau saya mula mengerjakan solatnya, demikian hanya sehingga setelah terasa amat lama sekali penyeteruan, sebulan lebih, kaum muslimin itu terhadap diriku. Lalu saya berjalan sehingga saya menaiki dinding muka dari rumah Abu Qatadah. Dinding muka. Abu Qatadah ni sepupu dia. Abu Qatadah sepupu Ka'ab. Dia ada kebun. Menaiki dinding muka ni maknanya dia pergi ke rumah sepupu dia. Ada dinding sikit, ada kebun, ada rumah dalam tu. Dia pergi menaiki dinding muka. Payah nak faham ni. Dia pergi ke rumah Abu Qatadah. Ka'ab pergi rumah Abu Qatadah. Abu Qatadah ni sepupu dan best friend. Ia adalah anak pakcikku dan ia adalah orang tercinta bagiku di antara semua orang. Sepupu merangkap BFF. Jadi dah stres sangat Ka'ab, tak ada orang jawab, tak ada orang bercakap, tak ada orang nak ajak dia cakap, tak layan. Dia teringat sepupu dia dan best friend. Sepupu merangkap best friend Abu Qatadah. Dia pergilah rumah Abu Qatadah. Saya memberikan salam padanya, tapi demi Allah ia tidak menjawab salamku. Kemudian saya berkata kepadanya, "Hei Abu Qatadah, saya hendak bertanya padamu kerana Allah. Apakah engkau mengetahui bahawa saya ini mencintai Allah dan Rasul?" Dia senyap. Ia diam sahaja. Lalu saya ulangi lagi dan bertanya sekali lagi padanya. Ia pun masih diam sahaja. Akhirnya saya menanyakannya sekali lagi. Lalu ia jawab, "Allah dan Rasul lebih mengetahui tentang itu." Oleh sebab jawabnya ini, maka mengalirlah air mataku. Dan saya meninggalkan sehingga saya menaiki dinding rumah tadi. Saya keluarlah. Panjat pagar tu keluar balik. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Sepupu dan di kalangan yang paling dia rapat sekarang ni. Yang paling dia rapat. Kamu tahu tak, aku sayang pada Allah dan Rasul. Senyap. Wahai Abu Qatadah, selama kamu kenal aku, kamu tahu kan aku sayang pada Allah dan Rasul? Senyap. Wahai Abu Qatadah, tidakkah kamu tahu aku sayang pada Allah dan Rasul? Last sekali jawab. Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu Ka'ab bin Malik pun keluar dari rumah sepupu dan best friend dia ni, dia keluar. Dikala saya berjalan di pasar, di bandar, tiba-tiba ada seorang dari golongan petani Syam, Palestin, iaitu dari golongan orang-orang yang datang dengan membawa makanan yang hendak dijualnya di Madinah. Lalu orang itu berkata, "Siapakah yang suka menunjukkan manakah yang bernama Ka'ab bin Malik?" Di jalan pasar ada foreigner dari Syam, dari Palestin.
yang datang berniaga di Madinah, bawa nak mari jual ke Madinah. Foreignernya tanya, siapa boleh tunjukkan saya mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Jadi Ka'ab bin Malik dengar. Orang pun pakat tunjuk kat orang Palestin, foreigner ni, Ka'ab bin Malik. Orang-orang sama menunjukkannya ke arahku, sehingga orang itu pun mendatangi tempatku, kemudian menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan yang beragama Kristian. Allah. Kes ni dah viral. Sampai ke negeri apa luar negara viral. Raja Ghassan ialah raja Kristian. Ni akhir kan masa perang Tabuk ni tahun ke-9 Hijrah saya sebut tadi. Saya memang orang yang dapat menulis, maknanya dia boleh membaca dan menulis. Maka surat itu pun saya baca. Dia pun buka surat daripada raja Kristian tadi. Raja atas surat tu. Tiba-tiba isinya adalah sebagai berikut. Amma ba'du. Sebenarnya telah sampai khabar kepada kami bahawa sahabatmu Muhammad telah menyeterumu, boikot, pulaukan kamu. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi orang yang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu datanglah kepada kami Kristian, nescaya di tempat kami akan mengembirakan hatimu. Kemudian saya berkata setelah membacanya itu, ini juga termasuk satu bencana. Hadhihi musibah. Ni musibah baru pula mari. Musuh Islam datang offer. Ya Allah. This is a disaster. Betul. Anda Farid. Maknanya aku masalah dah. Tapi cuba bayang. Dalam keadaan kena pulau, orang datang offer. Marilah masuk Kristian. Mari kat tempat kami. Kami akan muliakan kamu. Tapi Ka'ab kata, ni musibah pula. Lalu dia koyakkan surat tersebut. Lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi. Kemudian saya membakarnya. Selanjutnya setelah lepas waktu selama 40 hari. Dari jumlah 50 hari, sedang waktu agak terlambat datangnya. Tiba-tiba datanglah di tempatku seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni 40 hari. Okey, sebulan 10 hari. Ada pula hantar Rasulullah hantar wakil. Terus berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padamu supaya engkau mengasingkan isterimu. Saya terus bertanya, adakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya lakukan? Rasulullah suruh asing, duduk asing dengan isteri. Kak kata, Allah, aku kena ceraikan isteriku ke? Ia berkata, tidak perlu menceraikan, tetapi menyendirilah daripadanya. Jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Rasulullah juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat yang senasib sebagaimana yang dikirimkan kepadaku. Oleh sebab itu saya berkata kepada isteriku, pergilah ke tempat kedua orang tuamu. Tinggallah bersama mereka sehingga Allah akan menentukan bagaimana kelanjutan peristiwa ini. Allahu Akbar. Dalam 40 hari. Tak ada orang tegur Ka'ab, tak ada orang nak bercakap. Ni Rasulullah suruh asingkan dengan isteri pula. Ya Allah. Ini tindakan disiplin. Faris, pernah tak berjauhan dengan isteri, Faris? Tak ada, Ustaz. Tak ada, siang. Kahwin cepat-cepat, baru faham. Allahu Akbar. Oh, insyaAllah. Okay. Kalau ustaz tak boleh lama-lama berjauhan dengan isteri, tak lena tidur, Faris. Cuba tanya yang dalam ni. Semua sama. Tepat. Ini tindakan disiplin. Rasulullah kata, kamu mesti jauh. Dia kata, saya kena ceraikan isteri saya ke? Tak payah cerai. Jangan dekati dia. Lalu Ka'ab ini dengar dan patuh pada Rasulullah. Dia buat salah sekali. Dia tak nak buat dah. Dah Rasulullah suruh asing. Lalu dia beritahu isteri dia, yang awak balik rumah mak ayah. Sehingga Allah tentukan keputusan. Dua orang lagi, tua dan uzur. Tengok isteri masing-masing. Hilal. Kan, dua orang tadi kan, seorang nama Hilal. Isteri Hilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lalu berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah tu tua dah hanya sebatang kara, tak ada orang nak bantu dia. Apakah tuan juga tidak senang andai kata saya tetap melayaninya Rasulullah? Boleh tak? Hilal ni dia tua dah, tak ada orang nak jaga dia. Saya nak minta izin Rasulullah, saya nak stay at home, nak jaga dia. Baginda menjawab, tidak, tapi jangan sekali-kali ia mendekatimu. Maksudnya apa? Aku tidak larang untuk kamu stay di rumah, tapi jangan dekati, jangan bersetubuh dengan dia. Isterinya berkata lagi, sesungguhnya Hilal itu demi Allah sudah tidak mempunyai gerak sama sekali pada suatu pun, dan demi Allah ia sentiasa menangis sejak berlakunya peristiwa itu sampai hari ini Rasulullah. Dia tak mikir dah nak bersama saya, tak ada dah. Dia duduk nangis je selama ni Rasulullah, dah 40 hari menangis. Lalu Rasulullah izinkan isteri Hilal jaga dia. Sebahagian keluargaku berkata padaku, ni Ka'ab pula beritahu, alangkah baiknya sekiranya engkau meminta izin pada Rasulullah dalam persoalan isterimu itu. Ka'ab, itu Hilal pergi jumpa Rasulullah tu, isteri dia stay, minta lah gitu juga. Saya berkata, saya tidak akan meminta izin untuk isteriku itu kepada Rasulullah. Saya pun tidak tahu bagaimana nanti yang akan diucapkan oleh Rasulullah sekiranya saya minta izin kepada baginda tentang isteriku supaya boleh tetap melayani diriku. Saya adalah orang yang masih muda. Saya tetap dalam keadaan di atas itu tanpa isteri selama 10 malam dengan harinya sekali. Mana 40 siapa 10, 50. Maka telah genaplah jumlahnya menjadi 50 hari sejak kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kita. 10 hari tu. 50 hari tu. Allah. Bayangkan WhatsApp kita tak ada line. Baru ni Facebook satu malam je tak ada line. Kecoh seluruh dunia. Mark Zuckerberg rugi 6 bilion. Facebook, WhatsApp tak berfungsi satu malam je. Ni Ka'ab 50 hari, 50 malam. Tak boleh bercakap. Ini tindakan disiplin daripada Rasulullah SAW. Cukup 50 hari. Saya tetap dalam keadaan itu tanpa isteri. Selanjutnya saya solat subuh pada hari ke-50 itu di muka rumah dari salah satu rumah keluarga kami. Di rumah. Dia semayang di rumah dah. Lepas hari ke-50. Kemudian ketika saya sedang duduk dalam keadaan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang diri kami, iaitu ketika kami bertiga sedang dikucilkan, dipulaukan. Jiwaku terasa amat sempit, sedang bumi yang luas terasa amat kecil. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan seseorang yang berada di atas Gunung Salak, sebuah gunung di Madinah. Ia berkata dengan suaranya yang lantang, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Ya Ka'ab bin Malik, abshir." Aku lepas main subuh, aku dengar ada suara orang berteriak dari atas gunung. Orang itu berkata, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Segera setelah mendengar itu, saya pun bersujud syukur dan saya meyakinkan bahawa telah ada kelapangan yang datang untukku. Dia tak tahu cerita lagi. Cuma dia dengar dari jauh bunyi, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, gembiralah, bergembiralah." Aku terus sujud syukur. Aku tahu dah ada penyelesaian dah dari Allah. Rasulullah telah mengkhabarkan kepada orang ramai bahawa taubat kita bertiga telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu di waktu beliau solat subuh. Maka orang-orang pun menyampaikan berita gembira kepada kami, dan ada pula pembawa-pembawa kegembiraan itu yang mendatangi kedua sahabatku yang senasib. Seorang dengan cepat, dia ni para sahabat sayang pada Ka'ab, tetapi arahan Rasulullah dipatuhi. Sebab tu bila turun je ayat, mereka bergembira. Mereka berlari. Ada yang tak sempat nak berlari naik bukit dulu teriak, nak aku dulu beritahu pada kamu berita gembira. Lepas tu berlari pula datang seorang yang dengan cepat-cepat melarikan kudanya serta bergegas-gegas menuju ke tempatku dari golongan Aslam, Hamzah bin Umar al-Aslami.
Ia menaiki gunung dan suaranya itu kiranya lebih cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Dia teriak ni. Ya Ka'b bin Malik, abshir. Setelah dia datang padaku, iaitu orang yang ku dengar suaranya tadi, ia pun memberikan berita gembira kepadaku. Kemudian saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai sebagai hadiah dari khabar gembira yang disampaikannya. Happy sangat, tabuk baju bagi. Demi Allah, saya tidak mempunyai pakaian selain keduanya tadi pada hari itu. Tak ingat, tak ada baju lain. Hak ni je, tapi happy sangat beri korang. Maka saya pun meminjam 2 buah baju dan saya pakai lalu berangkat menuju ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak baju kat rumah ni. Ni sahabat Nabi ni, ahli syurga. Orang ramai menyambut kedatanganku, sekumpulan demi sekumpulan menyatakan ikut gembira padaku sebab taubatku yang telah diterima. Allah, 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 Allah. Oh, tahniah Kak, tahniah, taubatmu Allah diterima, tahniah Kak. Mereka berkata, semoga gembiralah hatimu kerana Allah telah menerima taubatmu itu. Dengan akhirnya saya memasuki masjid. Di situ Rasulullah sedang duduk dan di sekelilingnya ada beberapa orang. Talhah bin Ubaidillah lalu berdiri cepat-cepat. Kemudian menjabat tanganku dan menyatakan ikut gembira atas diriku. Bayangkan 50 hari tak cakap. Allah. Demi Allah tidak ada seorang pun dari golongan kaum muhajirin yang berdiri selain Talhah. Oleh sebab itu Ka'ab tidak akan melupakan peristiwa itu untuk Talhah. Ka'ab berkata ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nampak berseri-seri wajahnya kerana gembiranya lalu bersabda, Rasulullah gembira. Sebab apa? Sebab Allah dah terima taubat Ka'ab. Inilah Rasulullah nakkan kebaikan untuk ummah. Bergembiralah dengan datangnya suatu hari yang baik yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, tengok ni, nak cek. Ka'ab ni tanya Rasulullah. Rasulullah, apakah itu datangnya dari sisi Tuhan sendiri wahai Rasulullah atau dari Allah? Rasulullah menjawab, bukan dari aku, tapi dari Allah. Allah turunkan ayat Quran untukmu wahai Ka'ab. Rasulullah itu apabila gembira hatinya, maka wajahnya pun bersinar indah. Seolah-olah wajahnya itu ada sepenuh bulan. Happy Rasulullah. Rasulullah happy apabila taubat Ka'ab diterima oleh Allah. Itu kegembiraan bagi dia. Ini pemimpin yang hebat. Dia gembira dengan kebaikan yang diperolehi oleh anak buah, oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya duduk di hadapannya, saya lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk menyatakan taubatku itu ialah saya hendak melepaskan sebahagian hartaku sebagai sedekah pada Allah dan Rasulnya. Dah aku kita pergi perang, kita sayang ke kebun ni lah, maka aku nak infakkan hartaku ini. Rasulullah bersabda, tahanlah untukmu sendiri sebahagian dari harta-hartamu itu, sebab yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Nak bagi semua? Rasulullah kata, janganlah sedekah semua, tinggallah sebahagian. Saya menjawab, sebenarnya saya telah menahan bahagianku yang ada di tanah Khaybar. Selanjutnya saya meneruskan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan jalan berkata benar. Maka sebagai tanda taubatku pula ialah bahawa saya tidak akan berkata kecuali yang sebenar sahaja selama sisa hidupku ini. Rasulullah, saya selamat hari ini ni, Allah Ta'ala terima taubat saya sebab saya bercakap benar. Sebagai tanda taubat saya ni, saya bersumpah saya tak akan bercakap melainkan saya bercakap benar saja selama mana saya hidup. Demi Allah, belum pernah saya melihat seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diberi cubaan oleh Allah dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan sejak saya menyebutkan hal itu pada Rasulullah SAW, yang jadinya lebih baik dari yang telah diujikan oleh Allah atas diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah SAW sampai pada hariku ini, dan sesungguhnya saya pun mengharapkan agar Allah sentiasa melindungi diriku dari kedustaan dalam sisa kehidupanku ini. Ka'ab berkata, kemudian Allah menurunkan wahyu yang artinya, turun ayat Quran.
Sesungguhnya Allah, ini dalam surah At-Taubah ayat 117. Ayat Quran yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya ikut berperang dalam masa sulit, sampai firman yang bererti sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi penyayang kepada mereka. Juga Allah telah menerima taubat 3 orang yang ditinggalkan di belakang, sehingga terasa sempitlah lagi mereka bumi yang terbentang luas ini, sampai di firman-Nya yang bererti bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar. Ka'ab cerita lagi, last. Demi Allah, belum pernah Allah mengurniakan kenikmatan padaku sama sekali setelah saya memperolehi petunjuk dari Allah untuk memeluk agama Islam ini. Yang kenikmatan itu lebih besar dalam perasaan jiwaku melebihi perkataan benarku yang saya sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab saya tidak mendustainya. Sehingga andai kata demikian, kalau saya dusta, tentulah saya akan rosak sebagaimana kerosakan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta. Maksudnya ialah kerosakan agama bagi dirinya, akhlak dan lain-lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika diturunkan wahyu, iaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada seseorang, dustalah. Allah berfirman yang maksud mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika engkau kembali kepada mereka. Mana Rasulullah balik dari perang Tabuk, orang-orang munafik bersumpah guna nama Allah supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka. Sesungguhnya mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka jahanam. Ini golongan yang bersumpah beri alasan tipu. Orang munafik. Tempat mereka neraka jahanam sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan. Mereka bersumpah kepadamu supaya engkau berasa senang kepada mereka. Mereka sumpah, biar Rasulullah maafkan. Tetapi biar pun engkau berasa senang pada mereka. Namun Allah tidak senang pada kaum yang fasik ini. Ka'ab berkata, kita semua bertiga ditinggalkan sehingga tidak termasuk dalam urusan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah perihal alasan-alasan mereka itu. Iaitu ketika mereka juga bersumpah padanya, lalu memberikan janji-janji kepada mereka supaya setia dan memohon pengampunan untuk mereka. Ini cerita orang munafik. Lalu Rasulullah mengakhirkan urusan kita bertiga itu sehingga Allah memberikan keputusan dalam peristiwa tersebut. Allah berfirman dan juga kepada 3 orang yang ditinggalkan. Bukannya yang disebut di situ, iaitu dengan firman Allah 3 orang yang ditinggalkan dimaksudkan kita membelakang dari peperangan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggalkan kita bertiga dan menangguhkan urusan kita. Maksudnya tak cakap tu. Dengan tujuan untuk memisahkan dari orang-orang yang bersumpah dan mengemukakan alasan-alasan padanya. Kemudian menyampaikan masing-masing keuzuran dan selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menerima alasan-alasan mereka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Dan sebuah riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW keluar untuk berangkat ke peperangan Tabuk pada hari Khamis. Dan memang beliau sallallahu alaihi wasallam suka sekali kalau keluar pada hari Khamis. Dan riwayat yang lain disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak datang dari suatu perjalanan melainkan di waktu siang di saat duha, dan jika baginda sallallahu alaihi wasallam telah datang maka lebih dahulu masuk ke dalam masjid, kemudian solat 2 rakaat lalu duduk di dalamnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kita start lewat, kita habis lewat sikitlah, saya minta maaf terlajak masa sikit ni. Tapi secara keseluruhannya boleh faham tak kisah Ka'ab bin Malik ni? Secara keseluruhan kita nampak tak kisah taubat Ka'ab bin Malik ni? Dia asalnya tak ada alasan. Tapi lara makna dia tadi, akhirnya tak join Rasulullah. Tapi dia dah duduk sama dengan orang munafik, tapi iman yang ada dalam hatinya mendorong dia supaya tidak menipu, cakap benar. Oleh kerana bercakap benar, dia kena tindakan disiplin. Tetapi setelah tindakan disiplin tersebut, dia menjadi sangat mulia apabila ada ayat Quran diturunkan untuk cerita keampunan. Yang mananya ayat Quran 117 surah Taubah ni kita baca sampai kiamat. Kisahnya ada dalam Quran, menjadi satu kemuliaan. Buat salah,
Ya, manusia buat salah dan silap dalam hidup. Tetapi yang menjadikan dia ni hebat, mulia di sisi Allah, kesungguhan dia untuk bertaubat. Dalam keadaan gitu, Raja Kristian datang offer pula. Datang offer lagi. Tapi dia istiqamah. Dia istiqamah. Dia tetap mengakui kesilapan dan dia bersungguh untuk taubat dia. Alhamdulillah, kisah Ka'ab bin Malik ini sangat banyak pengajaran. Jadi saya rasa sekadar inilah dulu. Ada apa-apa soalan tak? Pada siapa yang nak keluar, nak pergi siap-siap nak buka puasa, boleh keluar. Jangan lupa tolong doa juga untuk saya ketika buka puasa nanti. Panjang umur, kita jumpa lagi minggu hadapan. Hadis yang ke-10, 11, 12. Ada 3 lagi hadis dalam bab taubat ni. Kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan, kalau ada yang nak keluar, boleh keluar dulu. Tadi ada ayat dia peluk Islam. Peluk Islam. Dah, Ka'ab Islam lama dah. Masa peristiwa ni, Ka'ab Islam awal. Masa Bai'ah Aqabah tu, Ka'ab Islam dah. Dia awal masuk Islam. Perang Badar dia tak join, tapi perang-perang lain dia join Rasulullah. Dia dah Islam, Ka'ab bin Malik ni. Sahabat-sahabat datang peluk dia, bukan peluk Islam. Bila ayat Quran turun, terima taubat dia, para sahabat datang peluk Ka'ab bin Malik. Yang masih ada ni cuba tulis sikit, mendengar, menonton dari mana? Dari mana sikit saya nak tengok yang hadir petang ni. Allahu Akbar, saya minta maaf lah terlewat sikit di awal tadi. Sebaik ada yang remind. Oh, ada dari Rawang, Alhamdulillah. Norma dari Sina. Sina mana Sina? Sarijah dari Sina. Sina kat mana Sina? Sungai Petani. Dalilah Putrajaya. Ramiah dari Singapura. Rahimah dari Shah Alam. Norma Rawang. Junaidah Andalas Kelang. Serendah Selangor. Aisyah Putrajaya. Rafiah dari Subang Jaya. Aminah dari Melaka. Aminah Ahmad. Dapat MB baru ke? Orang Melakau. Orang Melakau. Tukar MB lagi. Narizah dari Shah Alam. Jauhariyah Bukit Jelutur. Rahmah Kelang. Asmah Kundang. Sarijah Singapura. Serembang, Sepang, Zakiah Singapura, Sarawak. Ya, Sarawak dah maghrib. Siti Junaidah, silakan. Junaidah, Kajan, Zarinah, Puncak Alang, Semenyih, Gombak, Segambut, KL, Zarinah, Kelang. Terima kasih pada yang moga-moga kita terus istiqamah, dan saya tetap nak bagi tahu terima kasih kepada ada yang menyumbang duit pada saya melalui AJK. AJK dah sampaikan pada saya. Saya ucap terima kasih kepada yang menyumbang dan kepada AJK yang menguruskan. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan istiqamah kepada kita semua untuk terus berada dalam majlis ilmu, menganjurkan majlis ilmu, dan yang paling penting beramal dengan majlis ilmu. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.